Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahu wa rasuluh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Pada minggu lepas Habib tu masuk syarat sah sembahyang 9 perkara tu kan. Habib ada hurai tak yang apa? Yang sebelum tu. Ada dua paragraf. Hasan meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, umpama sembahyang 5 waktu tu ibaratkan sebatang sungai yang deras air. Di Tak depan. ada, Bi. Ha? Ada Bi. Ada? Tak ada. Ha? Tak ada tak? Tak ada. Habis terlangkar kot. Habis terlangkar kot. Rasanya habis terlangkar tu. Sebab minggu lepas sampai start terus daripada syarat. Okey, kita balik pada itulah. Hasan meriwayatkan bahawa Nabi bersabda. Baik, qala musannif rahimahullahu taala, Hasan yakni Hasan Al-Basri di sini meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umpama sembahyang 5 waktu itu diibaratkan sebatang sungai yang deras airnya di depan pintu rumah kamu. Lagi banyak ia memandikan air itu pada dirinya 5 kali setiap hari. Apakah lagi daki yang melekat pada dirinya? Iaitu apabila 5 waktu menyucikan segala dosanya, nescaya tiada satu dosa yang tinggal melainkan diampun, kecuali dosa-dosa besar yang memerlukan taubat. Baik, hadis ni hadis mafhum daripada hadis yang sahih lah, riwayat Imam Muslim. Maknanya sembahyang ni dia antara kelebihan ataupun hikmah sembahyang ni ialah menjadi kafarah, iaitu menghapuskan dosa-dosa dan juga kotoran-kotoran. Jadi dosa ni di antara kotoran lah. Maknanya kalau kotoran dalam badan manusia ni yang dibersihkan oleh sembahyang bukan sahaja dosa, banyak lagi. Sebab kotoran-kotoran inilah yang melekat pada hati kita, yang ada pada nafsu kita, yang ada pada roh kita, dan juga yang ada pada akal itu sendiri. Sebab diri kita manusia ni dia ada empat tadi yang paling utama lah, yang menjadi pusat kepada diri manusia. Yang pertama apa tadi? Hati. Yang kedua dia punya nafsu dia, roh dia. Yang ketiga nafsu, dan yang keempat ialah akal. Sebab itulah kita memerlukan kafarah ataupun tazkiyah, ataupun yang boleh menyucikan diri kita. Contohnya
dari segi apa, hati itu sendirilah. Pada hati ini kotoran-kotorannya ialah termasuk bekas-bekas dosa. Bekas-bekas dosa, iaitu titik-titik hitam yang ada pada permukaan hati, pada lapis pertama hati. Jadi dosa-dosa inilah yang menjadikan hati kita gelap, hati kita menjadi hitam, dan menjadikan hati ini tidak sehat, berpenyakit. Bila berpenyakit, maka yang paling membimbangkan, hati itu akan semakin keras dan kemuncaknya hati itu jadi mati. Hati jadi mati. Jadi istilah itu semua dalam Al-Quran sebenarnya. Istilah hati yang berpenyakit, hati yang keras, hati yang mati. Ini semua istilah dalam Al-Quran. Kita boleh jumpa dalam Al-Quran sebenarnya. Jadi oleh kerana itulah hati ini perlu dibersihkan. Dibersihkan. Contohnya, untuk membersihkan daripada bekas-bekas dosa ni, maka melalui semayang lah. Dengan semayang ni dia menjadi kafarah dosa. Ibarat macam sungai tadi. Sungai yang berada depan rumah, airnya deras, airnya banyak. Kemudian kita pula mandi kat sungai itu, airnya pun bersih, mandi satu hari 5 kali, bukan sekadar daki-daki kotoran tu hilang daripada tubuh kita, bahkan badan kita jadi wangi, berbau wangi dan menjadi segar. Jadi ini kelebihan kalau kita mandi kat sungai lah. Tambah pula sungai itu depan rumah, buka pintu nampak lah. Orang kata tak payah nak naik kenderaan, tak nak pergi jauh. Maka begitulah semayang ni, dia suatu ibadah yang depan mata kita je. Sehari 5 kali ya. Maknanya dengan semayang ni, dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kelebihan semayang. Dan bukan sekadar dia membersihkan, mengkafarahkan dosa-dosa, dia juga menjadikan hati kita segar, sehat. Segar dan juga sehat. Dan hati yang segar dan sehat inilah maknanya akan menjadikan kita dapat jadi hati yang kuat. Hati yang kuat untuk menghadapi runtunan ataupun keinginan nafsu. Dalam nafsu tu dia ada apa? Dia ada kotoran juga. Contohnya nafsu amarah. Nafsu amarah dalam diri kita ni, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu amarah dalam diri kita ni, yang ada pada lapisan hati yang pertama ni, dia akan mengajak kita kepada kejahatan. Maka dengan solat sehari semalam 5 waktu ni, sebenarnya dia mendidik nafsu supaya jadi tenang. Nafsu tu jadi tenang, nafsu tu jadi dapat dididik, dapat diasuh dalam sembahyang. Sehingga nafsu ni akan dipertingkatkan sehingga tahap maknanya nafsu akan menjadi nafsu yang tenang, nafsu mutmainnah. Semua mekanismenya ada dalam sembahyang. Kalau kita mengaji kitab ni kan, lagi jauh kita mengaji, kita akan nampak macam mana sembahyang ni sebenarnya mendidik nafsu, sehingga jadikan nafsu kita ni tenang dalam mengingati Allah, tenang dalam mentaati perintah Allah dan seumpamanya. Dan dalam sembahyang juga bermula qalbun, kemudian nafsu, yang ketiga ialah ruh. Sebab kita habis sering sebut dalam sembahyang ni, kita kena merasai syuhud, merasai persaksian ruh kita terhadap Allah Ta'ala. Merasai wujud Allah. Ini merupakan perasaan yang ada dalam ruh. Ruh merasai wujud Allah, merasai keberadaan
Allah. Ini yang membawa hati kita sampai tahap ihsan. Roh kita ni akan sampai tahap ihsan. Hati kita pun sampai tahap ihsan, iaitu tahap di mana kita benar-benar ikhlas pada Allah Ta'ala. Ikhlas. Sehingga dalam hati kita ni, yang kita nampak hanya Allah. Yang kita rasai hanya Allah. Ini yang akan memberi kesan yang besar kepada roh kita. Roh menjadi kuat. Roh menjadi kuat. Roh menjadi segar dalam merasai kewujudan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempatnya ialah solat akan mendidik akal kita. Sebab dalam solat ni kita mentadabur, kan? Kita mentadabur bacaan-bacaan Al-Quran, kita mentadabur bacaan-bacaan zikir-zikir yang kita baca dalam rukuk, sujud dan sebagainya. Itu semua menjadikan akal kita ni, orang kata, disinari dengan cahaya petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, disinari dengan cahaya makrifat, mengenal Allah Taala. Jadi ini gambaran kesan sembahyang sebagaimana yang diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sungai yang berada di depan rumah, yang mana kita mandi di depannya sehari semalam 5 kali. Sebab itulah sebenarnya kafarah dosa ni penting untuk diri kita sebenarnya. Kafarah dosa ni akan menjadikan hati kita ni bersih daripada dosa. Kerana dosa ni lah yang menjadikan diri kita ni sering merasa resah, gelisah, tak tenang, tertekan, murung. Sebenarnya berpunca pada dosa yang kita tidak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada disebut dalam hadis, dosa ialah sesuatu yang menjadikan hati rasa sesak, hati dada rasa sesak, hati rasa tak tenang, hati rasa gelisah dan seumpamanya. Jadi bila kita solat, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati jadi bersih. Bila hati jadi bersih, maka dalam masa yang sama juga solat ni, oleh kerana solat ni adalah zikir. Solat ni sama ada perkataan dia, sama ada perbuatan dia, hatta kepada niat dalam hati pun semuanya zikir, mengingati Allah. Maka zikir akan bertapak di hati kita. Bila zikir bertapak di hati kita, maknanya dia akan membawa pahala yang banyak kepada diri kita. Dan pahala disebut dalam hadis ialah sesuatu yang menyenangkan hati. Sesuatu yang menyenangkan hati, yang mendamaikan hati ialah pahala. Jadi ini satu proses sebenarnya, proses pentarbiahan, proses pentazkiyahan pada diri kita, yang kita kena melihat sebagai satu keutamaan. Jangan kita pandang ini sebagai satu yang kita permudahkan. Sebab dari sudut tarbiyah, kadang-kadangnya kita boleh mendapati seorang tu tarbiyah dari sudut fikrahnya hebat. Oleh kerana dia boleh membaca banyak, dia ada banyak bahan, dia hadir banyak perbincangan, dia duduk dalam banyak tamrin, dia duduk dalam banyak kuliah, seminar dan sebagainya. Dari segi fikrah dia hebat. Tapi ramai orang yang walaupun fikrahnya hebat, tapi bila dilihat dari sudut kepribadian dia, lemah jiwanya. Bila diuji dengan sedikit ujian, dia jadi futur, dia jadi lemah, dia jadi jadi slow lah. Kenapa? Jiwanya yang lemah. Jadi oleh kerana itulah pentazkiyahan dan mengkafarahkan dosa-dosa ni dalam masa yang sama menambah, memupuk jiwa yang berpahala ni ada satu proses yang penting yang kita kena lakukan sendiri sebenarnya. Bukan, kita tak boleh orang kata menempel, bergantung kepada orang lain. Contohnya kita setengah orang selalu beri pandangan seolah-olah nak menempel keberkatan nakib dia, nak bergantung kepada keberkatan guru dia, keberkatan syekh dia dan seumpamanya. Sebenarnya perkara itu satu pandangan yang silap lah. Sebab setiap orang akan memikul amalan dia sendiri sebenarnya. Walaupun betul ada orang-orang saleh yang boleh memberi syafaat, tapi dengan izin Allah Ta'ala.
Hanya dengan izin Allah Ta'ala saja orang-orang ni boleh bersyafaat. Dia bukan mudah-mudah, dia tunjuk-tunjuk dia nak bersyafaat dengan anak murid dia, dengan kawan dan sebagainya. Itu yang kita kena ingat. Kan? Maknanya sebenarnya dalam perkara ni kita yang kena proses diri kita sendiri. Proses diri kita dengan sembahyang. Sebab dalam sembahyang ni satu proses dalam kehidupan kita yang semua orang kena orang kata bermujahadah, kena bersungguh-sungguh. Kan? Kalau kita dalam hidup pun kita boleh bersungguh-sungguh bekerja, cari makan, bekerja, jabat, kerja, berniaga. Kalau kita tengok kawan-kawan kita yang bekerja jadi ejen takaful ke ejen medic card, bersungguh-sungguh cari orang, kumpul orang, dapat klien, ke mana pun pergi, sanggup bersungguh-sungguh, kan? Orang kata berhempas pulas. Maka bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka sudah sewajarnya bahawa untuk mendapatkan sembahyang yang benar-benar dapat membersihkan jiwa kita, yakni sembahyang yang khusyuk, sembahyang yang ikhlas kerana Allah, maka perkara ini mestilah dilakukan secara bersungguh-sungguh. Baik. Kecuali lah tadi dosa ialah dosa-dosa besar yang memerlukan taubat. Jadi sebenarnya macam mana Habib pun mungkin terang kepada minggu lepas ya, atau sebelum ni, kita kadang-kadang setengah manusia ni dia berasa dia tak buat dosa besar. Sebab yang dia faham dosa besar ni dosa mencuri, dosa berjudi, dosa berzina, dosa minum arak dan seumpamanya. Sedangkan dia tidak sedar bahawa setiap hari dia mengumpul dosa. Ya, daripada akil balik sampai dah sekarang, kan, manusia mengumpul dosa setiap hari. Maknanya kalau dosa tu kita tak minta ampun pada Allah, kita tak bertobat pada Allah, dosa tu akan jadi dosa besar. Maka tak heranlah hati kita, roh kita, jiwa kita terbeban dengan dosa sebenarnya. Itu sebab akhirnya jiwa kita lemah, jiwa kita tak kuat nak menghadapi perjuangan, tak kuat untuk istiqamah dalam beramal dan sebagainya. Jadi taubat ni kena dilakukan secara berterusan. Betul lah Allah menyebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Taala kasih cinta pada orang yang bertaubat dan yang menyucikan jiwa. Patutlah jadikan amalan lepas berwuduk, jangan lupa untuk berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa tu minta kepada Allah supaya kita dijadikan orang yang sentiasa bertaubat dan sentiasa memperbaharui taubat dan jadi orang-orang yang sentiasa menyucikan diri. Maksudnya kalau kita minta pada Allah, insya-Allah yakinlah bahawa Allah akan menolong kita. Baik, Ubadah bin Samit, ini seorang sahabat Nabi, meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, Allah memfardukan sembahyang 5 waktu ini kepada sekalian hamba-Nya. Ini mafhum hadis lah. Sesiapa yang melakukan solat dengan sempurna dan tidak mengurangkan haknya, maka baginya adalah janji Allah dengan balasan syurga. Jadi maknanya balasan syurga ni Allah yang janji. Allah yang janji. Tapi kita ni taklah boleh kita sembahyang kerana nak syurga. Janganlah kita sembahyang kerana syurga. Sembahyang kerana takut neraka. Sembahyang kita kerana Allah. Dan Allah menjanjikan balasan syurga. Itu yang penting. Sebab semua tu hak Allah Ta'ala. Itu dia sebagai Allah, sebagai Tuhan yang akan menerima amalan kita. Kalau kita sembahyang pun, kalau sembahyang kita tak khusyuk, sembahyang kita tak bersungguh-sungguh, sembahyang kita tidak ada keikhlasan, maka kita akan dapat penat je. Tambah lagi kalau dah sembahyang kerana nak syurga. Kerana syurga kita sembahyang, kerana takut neraka sembahyang. Kerana semata-mata nak pahala kita sembahyang. Kita kena ingat, sembahyang mestilah kerana Allah semata-mata. Dan sesiapa yang meninggalkan dan meringankan haknya, hak sembahyang, maka tiadalah baginya janji Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala ni dia maha menunaikan janji dia. Dia tidak akan mensia-siakan amalan hamba-hambanya. Tapi itu syaratnya, hamba-hambanya mestilah beramal sungguh-sungguh lah. Tunjukkan keikhlasan, tunjukkan khusyuk kita pada Allah.
sehingga semayang kita jadi semayang yang sangat bernilai untuk diri kita. Terpulanglah kepada Allah sama ada untuk mengasihani atau menyiksanya. Maknanya tak ada jaminan apa-apa. Kalaulah kita semayang tidak bersungguh-sungguh, semayang tidak tidak ikhlas, semayang tidak khusyuk, takut-takutnya Allah tak terima. Itu yang amat membimbangkan kita. Dan sabda Nabi SAW lagi, bila seseorang lelaki bersemayang, kesalahannya, yakni dosa-dosa dia diletakkan di atas kepalanya. Dan setiap kali ia sujud, gugurlah kesalahannya hingga habis. Ini pun hadis yang sahih. Maknanya mafhum hadis lah. Maksudnya apa? Maksudnya kita untuk nak dapat semua ni, maka syaratnya ialah kita kena semayang sungguh-sungguh. Semayang sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Ta'ala dalam yang perbincangan yang lepas, semayang orang-orang beriman yang khusyuk dalam semayang. Semayang orang-orang yang beriman yang memelihara semayang. Semayang orang-orang beriman yang berkekalan dengan semayang. Itu antara gambaran semayang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalaulah kita tidak mengutamakan semayang, kalaulah kita mengambil mudah tentang semayang, walaupun kita nampak hidup kita macam okey je, kita kena ingat perkara ni, jangan sampai besok kita menyesal di akhirat. Dan orang-orang yang berkehendakkan kemenangan dari kalangan orang yang memelihara dan mendirikan semayang, hendaklah memeliharakan segala syaratnya. Sebab di antara yang disebut dalam yang kita dah bincang sebelum ni, menjadi orang yang qad aflahal mu'minun, orang beriman yang berjaya ialah orang-orang yang di dalam semayang mereka memelihara semayang. Jadi memelihara semayang ni termasuklah memelihara waktu dia. Kita dah bincang minggu lepas. Memelihara syarat-syaratnya, syarat sah, syarat wajib, memelihara rukun-rukunnya, memelihara sunat-sunatnya, supaya semayang ni secara fiqahnya tak ada halangan untuk diterima oleh Allah Ta'ala, dan secara hati kita sentiasa khusyuk dan sentiasa ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam ibadat semayang kita. Dan kemudian kita serahlah pada Allah. Kita hanya beramal, kita hanya berusaha, kita hanya bersungguh-sungguh bermujahadah. Namun balasannya besok di akhirat barulah kita tahu macam mana rupa semayang kita ni, sama ada diterima oleh Allah ataupun tidak diterima oleh Allah. Baik. Kita masuk syarat keempat, syarat sah yang keempat. Ketiga kita bincang minggu lepas kan, untuk aurat. Kalau musannif rahimahullahu ta'ala, syarat sah yang keempat daripada 9 syarat sah menurut kitab ni lah. Mungkin kalau kita mengaji kitab lain, ada pandangan tersendiri. Mu'alif ataupun musannif kitab dia akan, mungkin kitab-kitab lain dia ada bilangan tertentu. Untuk kitab ni, mu'alif kita ataupun musannif kita meletakkan 9 syarat sah. Baik, syarat sah yang keempat ialah mengetahui kaifiat sembahyang. Kaifiat ni maknanya bagaimana lah. Kaifa, Arab kata kaifa. Kaifa bagaimana kan? Kaifa nusalli, macam mana kita nak sembahyang. Maka kaifiat ialah cara bagaimana untuk sembahyang. Jadi untuk mengetahui kaifiat sembahyang ni, maka syaratnya mestilah berilmu lah. Mesti belajar. Mesti belajar. Sebab sembahyang ni kalau kata Imam Syafi'i, selepas sembahyang, kefarduan sembahyang, maka perkara yang paling utama dalam agama ni ialah menuntut ilmu. Dan termasuklah menuntut ilmu tentang sembahyang. Agama kita ni satu agama yang tertegak diasaskan berdasarkan ilmu. Semuanya ilmu.
Ini yang kita kena faham. Dan ilmu ni pula mestilah ada sandaran. Sandaran kita ialah Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tak boleh dipahami oleh orang-orang yang tidak ada ilmu. Ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu bagaimana nak memahami Quran dan sunnah. Patutlah kita perlukan para alim ulama. Perkataan ulama itu datang daripada perkataan alim. Alim ni ialah maknanya yang sangat berilmu. Jadi orang yang berilmu ni sebenarnya dia bukan satu title. Dia bukan title. Alim. Alim ataupun ulama bukan satu title macam mana kita ada title cikgu. Kita ada title doktor, kita ada title macam-macam kan. Tan Sri, Tun Sri dan macam-macam kan, Datuk Sri. Tapi orang yang berilmu ni maknanya alim ataupun ulama, ulama plural lah. Boleh ada, boleh disandanglah sifat dan perilaku seorang yang alim itu oleh semua orang. Sama ada dia engineer ke, dia cikgu ke, dia ustaz ke, dia lebay ke kan. Ataupun dia orang kampung ke, orang bandar ke, orang intelek ke ataupun tidak intelek, boleh kepribadiannya ada kepribadian seorang yang dikatakan alim yang berilmu. Sebab itulah Islam sangat mengambil berat tentang persoalan ilmu. Ilmu lah di antara perkara yang akan ditanya di akhirat nanti di padang mahsyar. Dalam hadis yang sahih daripada Imam Tirmizi atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazudu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Ada 4 perkara yang akan kena hitung ke akhirat. Pertama, umur kita. Pada apa telah kita habiskan umur kita ni? Pada maksiat ke, pada taat ke, pada benda sia-sia ke, benda yang bermanfaat atau bagaimana? Yang kedua ialah tentang ilmu. Maknanya ilmu akan ditanya. Ini bermakna kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Dan ilmu tu pula didapati dengan cara belajar. Hadis yang biasa Habib baca di awal-awal kuliah kan. Habib biasa baca innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dapat melalui jalan ta'allum. Ta'allum ni apa makna? Ta'allum ni kalau kita mengaji ilmu saraf dalam bahasa Arab, menggambarkan satu tahsilul syai' ba'da syai'. Maknanya belajar ni suatu proses yang berterusan. Kita belajar, kita dapat satu, belajar lagi. Dapat sesuatu, kefahaman, penghayatan dan sebagainya, belajar lagi. Itu dikatakan ta'allum. Dia bukan sekali dia belajar, tak. Dia belajar berterusan. Itulah kefahaman kita dalam soal menuntut ilmu ni, mestilah kita kena belajar sampai mati. Sampai mati kena belajar. Jadi oleh kerana itulah, kalaulah kita, contoh dalam bab semayang ni, sebenarnya ilmu tentang semayang ni bukan sekadar masa kecil-kecil kita belajar. Masa sekolah rendah kita belajar, menengah kita belajar. Mungkin dulu kita belajar dari segi praktikal, dari segi perkara yang asas. Tapi betapa ramai orang yang belajar dulu, dia tak belajar sampai tahap maknanya bagaimana nak khusyukkan semayang. Bagaimana nak mengikhlaskan diri dalam semayang. Bagaimana apa yang dikatakan maqasid, apa yang nak dicapai dalam melalui ibadah semayang. Sebab itulah kalau kita meneliti perkara ni, sebenarnya kita akan belajar semayang takkan habis-habis. Percayalah. Dah berpuluh-puluh tahun pun kita semayang, sebenarnya kita masih dalam proses memperedukkan, mentahsinkan semayang. Jadi oleh kerana itulah dalam bab semayang ni sebenarnya kita kena belajar lagi. Sebab Habib pernah ditanya orang tanya lepas kuliah satu masjid, orang tanya apa tip Ustaz nak khusyuk dalam semayang. Jadi Habib terus tunjuklah kitab ni, inilah tip dia, kena mengaji kitab. Muniyatul Musalli. Sebab semayang ni untuk khusyuk bukan sekadar tip, dia kena belajar secara lengkap. Sebab nak dapat khusyuk ni dia kena belajar syarat sah, syarat wajib, benda yang
kena belajar rukun dan sebagainya. Lepas tu kena belajar bab wudu, kena belajar bab air, kena belajar bab najis, kena belajar bab hadas. Itu yang dalam bab fiqh ibadah. Lepas tu nak dapatkan kebersihan hati tu, sampai tahap hati tu bersih dalam mengikhlaskan diri beramal kerana Allah, beribadat kerana Allah, kena mengaji tasawuf. Nak mengesahkan akidah pula kena mengaji akidah. Maknanya kalau katakan kita ambil sekadar tip, biasa kita dengar kan orang kata tip nak khusyuk ni kita tahu terjemahan makna bacaan-bacaan. Itu mungkinlah satu tip yang terlalu orang kata ringan sebenarnya. Sebab kalau kita sekadar menghafal apa yang kita baca ni, kita hafal maknanya, dia masih belum dapat tahap menjiwai lagi. Itu hanya sekadar orang kata menukar bahasa saja. Daripada Alhamdulillah kepada segala puji bagi Allah Ar-Rahman, kita cuba tukar bahasa Arab ke bahasa Melayu je. Tapi dari sudut maknanya, memahami sampai tak menghayati, berkesan pada jiwa, maka memerlukan kepada ilmu yang lengkap sebenarnya. Ini mengetahui kaifiat sembahyang itu sendiri. Jadi kata musannif seperti mengetahui yang mana fardu dan yang mana sunatnya. Kena tahu. Jangan kita tak tahu yang fardu, kita ingatkan yang sunat, maka kita tinggalkan yang fardu. Kan? Itu yang boleh menyebabkan sembahyang tidak sah. Bagi orang awam, macam kita lah. Kita orang awam ke? Kita ni kalau bukan intelek kan. Semua budak-budak universiti Melaka kan. Budak-budak universiti ni semua mahasiswa kan, bukan kecil-kecilnya siswa, mahasiswa. Kalau yang dah graduan mahasiswa, bukan calang-calang, maha gitu ni. Kita belajar benda yang susah-susah kan, bukan macam orang kampung belajar benda yang mudah-mudah. Sepatutnya kita ni tak jadi orang awam lagi, sepatutnya lah. Baik, bagi orang awam, jika ia berpegang kepada sekaliannya fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat, yakni tidak dapat dibezakan dan tidak dikasadkan yang fardu itu sunat, maka sahlah sembahyang dia. Maknanya yang penting dia tak tinggalkan yang fardu. Maknanya macam mana pun orang awam ke, orang awam ni dia tetap mukallaf. Yang dikatakan mukallaf ni ialah orang yang akil. Apa makna akil? Yang cukup akal. Orang akil ni cukup akal, maknanya dia kena belajar. Dia kena belajar. Orang akil ni, orang yang berakal kan. Lainlah dia gila. Lainlah dia gila ke, dia cacat apa, dia tak dengar kan. Tapi maknanya kalau akil dia cukup akal, patut dia belajar. Ini kita kena fahamkan. Sebab itulah tuntutan mengaji ni kena berterusan. Tak boleh kita berhenti. Tujuannya supaya amalan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu syair kitab fiqh tapi dalam bentuk syair. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalan dia tak akan diterima dan akan tertolak. Wal'ayazubillah. Penat dia kita beramal tapi tak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang takutnya besok ke akhirat, pada masa nanti. Pada masa nanti kita tak boleh nak kona dah. Kita tak boleh nak kona U-turn balik ke dunia kan. Jadi oleh kerana itulah, sementara kita masih hidup ni, ada lagi nyawa ni, ada lagi kudrat ni, maka kita kena belajar dan jangan berhenti belajar. Baik. Kalau musannif rahimahullahu ta'ala yang kelima, suci daripada hadas. Wallahu a'lam bishawab. Kalau musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Maka lazimkan olehmu, hai talib, memelihara pendengar, yakni sifat pendengar engkau yang ada pada telinga engkau itu, daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia. Keji ni maknanya yang fahsyak. Yang fahsyak. Kataan yang fahsyak ni banyak. Kataan lucah, kataan mengumpat, itu semua benda-benda yang kecil yang membawa pada dosa.
Ataupun yang sia-sia. Sia-sia ni maknanya memanglah sia-sia maknanya tak ada pahala. Dan perkara yang sia-sia ni mudah akan bawa kepada dosa. Mudah tercebur dalam perkara dosa. Ini benda sia-sia. Contoh apa? Contohnya kita siang malam cerita bab makan je. Makan. Pagi cerita makan dalam WhatsApp, cerita makan dalam grup. Ada 10 grup, semua 10 grup cerita makan. Tak cukup dalam Facebook pula. Makan-makan ambil gambar masuk. Makan-makan ambil gambar. Sarapan ambil gambar. Makan tengah hari ambil gambar. Jadi orang kata hidup kita ni asyik cerita makan. Makan tu benda harus. Tapi bila dah sampai tahap begitu, maka jadi sia-sia. Bila sia-sia, maknanya masa yang kita ada, umur yang kita ada ni, kita telah mensia-siakannya. Kalau tak jatuh dosa pun rugilah. Kita masuk di kalangan yang rugi. Macam orang berniaga lah. Orang berniaga ni maknanya dia untung. Tiba dia duduk satu tempat, berniaga tak dapat apa. Dia tak rugi, tapi dia tak dapat apa. Maka dia tak rugi maknanya dalam kata duit dia tak hilang apa tak, modal tak hilang, tapi maknanya dia tak dapat untung. Tak dapat untung tu pun bagi dia kerugian. Maka begitulah dengan kita. Jadi kenapa kita kena memelihara diri kita, memelihara sifat pendengar yang ada pada telinga kita daripada perkataan keji dan sia-sia? Kerana mereka yang menuntut dengar, orang yang nak dengar, menuntut dengar ni nak dengar. Lainlah kalau terdengar kan, terdengar orang mengumpat. Lainlah terdengar. Dia yang masalahnya, bila dengar orang mengumpat, kita bukan tutup telinga, bukan kita mengelak, bukan kita menegur. Kita panjangkan leher pula. Panjangkan leher nak dengar lagi. Itu yang dikatakan menuntut dengar, nak dengar. Kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa, yang ni pada dosa perkataan yang haram itu. Maknanya orang yang nak dengar, orang yang nak seronok dengar dan seronok dengan perkataan yang huduh-huduh ni, maka dia bersekutu pada dosa itu. Wala'iyyazubillah. Rugilah. Bukan kita yang cakap dosa, bukan kita yang sebut perkataan dosa, tapi kita dengar. Dengar pula kita seronok. Kita nak join sekali. Kita panjangkan telinga, panjangkan leher, dengar. Maka kita bersekutu pada dosa perkataan tersebut. Bila bersekutu pada dosa perkataan tersebut, maka kesan pada jiwa kita, pada hati kita, pada roh kita, pada akal kita, pada nafsu kita. Itu yang kita kena ingatkan. Dan apa lagi sebab yang kita kena lazimkan. Maknanya kita kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk memelihara diri kita daripada mendengar perkataan yang huduh-huduh ni. Bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Mendatangkan was-was dalam hati itu daripada manusia. Was-was daripada manusia. Perkataan manusia kita dengar, maka dia masuk dalam hati kita. Yang dikatakan was-was ni bukan semata-mata yang kita sering faham. Was-was nak ambil wudu, nak basuh muka tu nak dapatkan niat. Itu was-was yang kita faham. Ataupun kita faham was-was ni macam kita nak semayang. Setengah orang nak semayang angkat takbir tu susah benar. Susah betul dia nak apa? Usalli pada zuhri, usalli kan, nak angkat takbir payah kan. Itu pun was-was juga, tapi was-was ni yang masuk dalam hati kita ni dia banyak kesan sebenarnya. Sebab was-was ni kalau datang daripada dia banyak. Ada yang berbentuk bisikan. Bisikan ni mungkin daripada syaitan, mungkin datang pada syaitan jin dan juga syaitan manusia. Bisikan-bisikan yang berupa hasutan. Dan bisikan dan hasutan ni pula dia yang bersifat was-was ni dia datang dan pergi. Dia datang pergi. Itu yang dikatakan min syarril waswasil khannas. Al-khannas itu ialah makna was-was yang datang dan pergi. Dia takkan berhenti. Dia takkan berhenti. Dia akan datang pergi. Dan pula dia boleh dalam bentuk
disebut dalam Quran tu sebagai zukhruful qaul, perkataan yang indah-indah kan, yang diperindahkan. Yang diperindahkan. Ini semua yang bila masuk dalam hati, dia menyebabkan hati ni antaranya timbul keraguan. Itu yang biasa was-was tu dah. Timbul keraguan, timbul kecenderungan kepada perkara-perkara yang buruk. Timbul kita rasa tak suka perkara-perkara yang baik. Ini semua kesan daripada was-was itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya, was-was ni di antara kesan daripada hati kita ni ialah kita menyebabkan hati kita ni akan terkenang-kenang, teringat-ingat dosa-dosa kita lalu. Kita terkenang-kenang, teringat-ingat benda-benda maksiat yang sedap pada nafsu kita ni yang pernah kita buat dulu. Contohlah dulu kita zaman-zaman jahiliah kan, kita tak semayang. Contohnya kita dulu kaki dating ke, kaki mengorak ke, kaki buka aurat ke, kaki macam-macam kaki kan. Dulu. Jadi bila syaitan datang ataupun bila was-was ni datang masuk dalam hati kita, sama ada daripada manusia ataupun daripada jin, daripada syaitan ni, maka dia akan bawa kita kepada terkenang-kenang, teringat-ingat benda-benda tu sehingga kita rasa seronok pula. Seronok dengan perkara-perkara itu. Nafsu kita terangsang ke arah itu balik. Maka tak heranlah kita dapati orang-orang yang bertaubat contohnya, dia boleh U-turn balik. Orang-orang yang dah bertaubat, taubat tak nak buat lagi kan. Taubat tak nak buat lagi. Lepas tu bila dia duduk seorang-seorang, kadang dia benda ni datang balik, was-was datang balik, dia mencenderungkan hati kepada benda-benda maksiat. Akhirnya dia tercebur balik. Dan bila dah tercebur ni kan, orang Melayu kan alang-alang menyeluk perkasan biar sampai ke pangkalengan. Itu yang dia terus kona, U-turn balik. Dulu kaki usrah, masa mula-mula dulu dah ikut usrah, nak semangat usrah, semangat tamrin, semangat semua semangat. Bila kena begini, U-turn, hilang dah. Usrah hilang, tamrin hilang, jemaah pun hilang. Sebab apa? Dia merasai lazat maksiat yang pernah dia buat dulu. Ini bahaya sebenarnya. Itu dia antara. Dan di antara was-was juga kesannya dia akan menyebabkan kita melihat benda-benda yang buruk ni jadi benda baik. Perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang fahsyat, yang keji, yang mungkar ni menyebabkan kita melihat perkara-perkara ni jadi bagaikan benda baik. Benda baik. Sebab itulah orang yang buat maksiat ni tak rasa pun dia salah. Orang yang buat maksiat, dia rasa dia betul. Dia rasa dia okey je. Lumrah ustaz, dah lumrah. Kita begini. Itu semua kata-kata orang yang tertipu dengan nafsu dia, tertipu dengan syaitan, tertipu dengan was-was. Dan lumrah dia kata. Semua orang buat benda ni maka tak salah kita buat. Dan lumrah orang mengumpat, orang mencela, orang buka aib dalam Facebook sebagainya, maka kita pun ikut. Tak macam mana ustaz kata, ini dah lumrah. Ini semua kata-kata yang menggambarkan tipu daya yang dah masuk dalam hati manusia, datang daripada yang menjadi was-was dalam hati manusia. Sebab tu jaga-jaga. Banyak lagi sebenarnya, insya-Allah kami akan terangkan pada tempat-tempat lain lah. Jadi yang ini menjadi sebab kenapa kita kena jaga telinga kita. Nak jaga telinga ni memanglah satu cabaran besar. Mata boleh tutup. Orang buat maksiat boleh pandang tempat lain kan. Mata boleh tutup sebab dia ada kelopak, telinga kita tak ada kelopak. Kalau mata, telinga ada kelopak, senang tutup je kan. Jadi macam mana nak buat? Antaranya ialah kita sendiri kena jaga diri kita supaya kita menjauhi, mengelakkan diri, mengasingkan diri yang disebut dalam istilah tasawuf sebagai uzlah. Uzlah ni maknanya bukan kita memutuskan langsung kehidupan kita dengan manusia. Uzlah ni maknanya kita menjauhi je. Menjauhi ataupun mengelakkan diri. Kalau kita mampu, kita tegurlah. Contoh kita dengar orang mengumpat. Mampu tu tegur. Kalau tak mampu, kita berundurlah. Jangan kita join sekali. Sebab kadang-kadang setengah orang berkata, kena join sebab apa nak dakwah dia. Sampai ke habis tak dakwah tu. Silap kita yang kena dakwah. Kita yang hanyut dengan pelakon-pelakon yang tak elok tu. Ini kena faham kan. Gitu. Kalau musannif rahimahullahu ta'ala dan ketahui olehmu hai talib, hai penuntut ilmu, yang belajar
yang belajar untuk mengamalkan ilmu. Bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Perkataan yang kita dengar dengan telinga ni dia ibarat macam makanan. Setengah makanan ni memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat dan setengahnya penawar dan setengahnya racun. Maka begitulah perkataan-perkataan yang masuk dalam telinga kita. Ada perkataan yang bermanfaat. Kita dengar, hati kita damai, dengar hati kita tenang, dengar hati kita dapat mengambil pelajaran, mengambil iktibar dan sebagainya. Boleh kita ambil kefahaman, mengambil kefahaman. Itu yang perkataan yang baik-baik lah, yang dapat memberi manfaat. Ada juga perkataan yang bila kita dengar memberi mudarat. Kan? Contohnya apa? Contohnya dengar orang mengumpat, dengar orang buka aib orang, dengar orang maki hamun, dengar orang menipu dan sebagainya. Mudarat. Sama lah macam makanan juga. Ada makanan yang berzat kan, yang kita perlukan. Ada zat karbohidrat, ada zat protein, ada zat lemak, ada vitamin, ada macam-macam yang kita perlukan. Ada juga makanan yang memberi mudarat. Memberi mudarat, makin banyak makan sampai akhirnya memberi mudarat. Dah banyak sangat gula jadi kencing manis contohnya. Tak jaga makan jadi kencing manis, jadi mudarat. Banyak sangat makan makanan yang berlemak jadi darah tinggi dan seumpamanya lah. Dan setengah makanan itu menjadi penawar, menjadi ubat, boleh merawat. Contohnya apa? Contohnya kita makan, kita ambil habatus sauda, kita ambil minyak zaitun kan. Siapa yang pernah kena COVID biasalah, habis tu kena COVID. Orang beri minyak zaitun minum, beri habatus sauda, orang beri cengkeh pun kita makan kan. Cengkeh lah, ada yang beri ketum pula. Minum ketum kan. Jadi penawar. Dan setengah juga jadi racun. Racun ni maknanya paling tidak dia memberi mudarat dan paling bimbang racun ni membunuh. Begitulah ibaratnya perkataan kita. Perkataan kita yang boleh menjadi penawar dan juga boleh menjadi racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Bila kita makan, kita makan, simpan dalam perut diproses, dihadamkan, dapat enzim ni ada jadi zat masuk dalam darah kan, ditapik masuk dalam darah daripada usus perut tu masuk dalam darah, jadi darah, kemudian mengalir seluruh tubuh kan. Jadi bila proses penghadaman ni berlaku, maka makanan dalam perut tu hilang lah. Dia hilang. Tidur malam, kalau kita timbang berat 70 kilo. Besok pagi bangun, tengok dah 69 kilo contohnya. Itu kerana apa? Makanan dalam perut dah hilang. Jadi berkekalan perkataan itu dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Kadang-kadang perkataan-perkataan manusia ni yang disebut dulu-dulu kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita fitnah kita, kawan-kawan kita mendustai kita, kawan-kawan kutuk kita, kawan-kawan hina kita. Sampai sekarang kita ingat. Sampai sekarang orang kata melekat pada hati, ibarat macam tulis nama atas batu kan. Melekat atas batu. Tengok nampak kan. Itu yang dikatakan berkekalan perkataan tu lebih lama dalam hati. Kerana makanan itu hilang ia dari dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Itu yang habis sebut tadi lah. Dan terkadang berkekalan ia makanan dalam perut beberapa hari. Mana susah nak buang air besar kan. Kemudian hilang ia dengan makan pencahir, yakni julap. Julap ni satu makanan, kalau pergi dekat farmasi ke kat kedai ubat Cina ada jual julap kan. Jadi kita makan, kita buang air mudah. Kalau 3-4 hari tak keluar, kita tak buang air pun, bila makan julap dia boleh keluar. Itu makanan. Ada pun perkataan yang jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia perkataan itu dalam hati seumur hidup. Semua hidup kan. Itu dia.
Habis sampai sekarang umur dah 57 dekat 60. Ingat lagi masa dulu zaman Nabi nak pergi ngaji pondok, ada saudara mara Nabi kata, engkau nak makan apa kan? Pergi pondok. Kan? Lepas tu dia kata apa? Jangan sampai tinggal dunia. Takut betul kita tinggal dunia ni. Padahal pergi mengaji je. Pergi belajar kat pondok je, apa masalahnya? Mengaji. Kat pondok makan juga. Makan tu benda dunia juga kan. Kat pondok lagi kuat makan. Pengalaman kat pondok lah. Sebab kat pondok kita menghafal, kita belajar banyak. Perut lapar je. Makan 2-3 orang kawan-kawan Nabi tu. Makan nasi. Makan nasi je. Nasi yang pentingnya kan. Makan nasi, ulam apa, kicap dengan kadang ikan bilis, kadang sardin mentah tu lah. Goreng kan. Allahumma barik lana, tunduk sekejap, lepas tu alhamdulillah sekejap je. Tak berapa minit, orang kata habis dah. Nasi asam gunung. Jadi benda-benda tu benda dunia tak tinggal pun. Tapi kataan tu daripada zaman Nabi belajar tu zaman-zaman muda sampai sekarang tinggal ingat. Tengiang-ngiang orang kata kata-kata manusia. Maka begitulah hidup kita kan. Hidup kita ni akan berdepan dengan berbagai-bagai perkataan manusia. Ada yang apa tadi? Ada yang bermanfaat, ada yang mudarat, ada yang jadi penawar, ada yang jadi racun. Maka kita lah yang kena kontrol perkara ni. Hati kita kena kuat lah. Hati kita kena kuat menolak perkara-perkara yang fahsyat, yang mungkar, supaya tidak berkesan pada hati kita sendiri. Betul lah habis dulu, bisa sebut kita nak hafal Quran, hafal hadis ni masa zaman muda ni. Macam umur habis sekarang ni kalau nak menghafal Quran, menghafal ayat-ayat Quran, surah-surah ke, nak menghafal hadis-hadis boleh, tapi dia lambat sikit lah. Tapi kalau yang kita hafal zaman-zaman kita sekolah, zaman kita kat universiti, zaman kita belajar ni, itu lebih melekat sebenarnya dalam jiwa kita. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasalah ia kataan tu memfitnahkan dan mendatangkan was-was. Itu yang kita bincang tadi dah. Memfitnahkan maknanya apa? Menguji kita. Fitnah ni bahasa Arab dari mana? Fitnah kalau bahasa Arab maknanya ujian. Ujian ni boleh dalam bentuk baik dan bentuk tak baik. Kalau fitnah ikut kamus bahasa Melayu, fitnah ni perkataan yang apa, dusta, yang kita dakwa pada orang, tuduh pada orang. Tuduh pada orang. Itu fitnah. Jadi maknanya perkataan yang jahat ni dia fitnah pada hati. Ini yang orang dulu yang apa, biasa budak-budak mesti kata apa, fitnah hati kan, fitnah hati kan. Ini dia. Dan mendatangkan was-was. Maknanya sentiasa tengiang-ngiang, dia datang. Itu lupa pun dia datang balik. Bahkan terkadang mensebabkan ia perkataan jahat akan kebinasaan yang besar. Orang jadi murung, orang jadi lemah, orang jadi futur, orang jadi lari daripada perjuangan. Sebab tu dah ramai orang, pengalaman Nabi dan jamaah pun, ramai orang yang lari daripada jamaah bukan kerana orang kata fikrah sangat pun, kadang-kadang lebih pada orang kata termakan hati. Ya. Makan hati, sakit hati, patah hati, jauh hati. Ini orang Melayu kan. Patah hati yang paling bahaya kan. Sebab tu dagang hati ni kena hati-hati. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pendengar dan juga anggota pada hari kiamat. Telah berfirman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahawasanya pendengar dan penglihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Disebut apa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran. Pendengaran Allah Ta'ala sebut. Sebut pendengaran dan Allah Ta'ala sebut dengan inna. Inna ni penguat kata. Nak ceritanya sungguh-sungguh. Benda ni sungguh-sungguh akan berlaku. Pendengaran kita, wal basara, penglihatan kita, wal fuad. Fuad ni apa? Fuad ni hati kecil kita ni, hati. Dalam hati ni orang kata jadi final say kan, penentu kita. Nak buat ke tak nak buat, nak pilih apa, itu hati kita. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan ditanya, maknanya dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Apa kita dengar, apa yang kita cakap, apa yang kita putuskan dengan hati kita akan dipertanggungjawabkan. Itulah kalau kita ingat perkara ni kan, memang
kecut perut kita akan rasa apa? Kena stop lah. Stop semua benda-benda yang tak baik ni, benda-benda maksiat, benda-benda mungkar ni, stop terus. Bertaubat sungguh pada Allah, minta Allah tak tolong kita supaya kita dapat dijauhi daripada perkara-perkara yang jahat, sama ada yang kita dengar, yang kita lihat dan seumpamanya. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim.